Siapa yang berniaga dia tahu. Ada India, ada Pakistan, ada Siam. Siam paling mahal. Baby, it ain't always easy. Oh, you know, sometimes it's just downright hard. Nama saya Nurdani Izzati binti Siddiq Shah. Alhamdulillah tahun ni saya dah berumur 26 tahun. Dan pekerjaan saya adalah sebagai founder Nias Senyum Berhad dan selalu dikenali sebagai Nias Tom Yum lah. Orang selalu kenal kita dengan nama tu. Tak apa, kalau apa pun tak okey, nak 5 lebih ke, let us know tau. Thank you It's crazy, all the wars we're fighting and all of the battles we face in love. Satu hari kita boleh serve dalam 500 ke 600 pelanggan. Alhamdulillah. 500 ke 600 ni Selasa, Rabu kami jual satu had sama ataupun kalau weekdays tu kurang sikit. Saya ramai kenal Nias ni sebagai bisnes yang baru. Tapi walaupun Nias di sini baru 9 bulan tapi kita dah 9 tahun dah berniaga. Dania dah ada 9 tahun experience perniagaan dan macam mana Nias ni bermula adalah disebabkan saya tutup bisnes dulu. Dulu kita berniaga beauty. Nama brand yang dulu orang kenal sebagai Beauty by Dania. Dan dah tutup bisnes tu yang Dania dah bina selama 8 tahun. Dan Dania nak something people can eat every day. So ini adalah bahan-bahan untuk dalam tom yum tu. As you can see, tengok, cuba tengok dekat-dekat sikit. Kita punya ni, akar ni pun kita basuh sangat bersih. InsyaAllah yang makan Nias ni kita memang ikhlas masak makanan-makanan kita semua dibasuh bersih, nampak ni. Memang sangat puas hatilah insyaAllah. Jadi kita masukkan ke dalam periuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nias ni tak jadi tiba-tiba tau. Nias ni dia jadi sebenarnya seolah-olah dirancang. Bukan dirancang oleh saya tetapi dirancang oleh adik-beradik saya. Saya 8 tahun berniaga beauty, 2 tahun ke 3 tahun sebelum saya tutup bisnes tu saya dah bosan dah. Saya dah buat ni dah kerana terpaksa dah. Saya buat ni kerana dah saya cuma nak mendapat pendapatan. Saya buat ni dah tak ada lagi dah keikhlasan. So sepanjang 2 ke 3 tahun yang saya fikir tu, hari-hari saya fikir. Apa kamu nak niaga ni Dania? Apa ni meniaga rupin? Takkanlah sampai ketua nak review makeup je kot. Rasa tu kita orang perak, cakap perak lah. Rasa tu kan cakap dalam diri sendiri kan. Ish, tak lalu rasanya dah tua-tua nak duduk depan kamera makeup lagi saya kata kan. So cerita dengan adik-beradik, aku nak tukar bisnes tapi tak tahu nak bisnes apa. Lepas tu orang kata, kau buatlah masak. Masak? Aja gila kau mah. Saya kata, biar benar. Taklah aku tumpah nak buatnya. Susah. Semua orang tahu. F&B adalah toughest business. Kalau you masak sedap macam mana pun yang you rasa, akan tetap juga ada orang kata tak sedap. Apa tak lagi memasak tak sedap? Lagilah lebuh, orang tak datang terus. Kan? Saya nak dipendekkan cerita, walaupun masa tu adik-beradik cakap saya tak yakin, tapi saya menung-menung. Betul juga kata dia mah. Cubalah saya kata. Cubalah buat kan. Apalah salahnya. So kat sini saya dapat, kalau semua orang percaya kita pun, tapi kalau kita tak percaya dengan diri kita, kita tak akan ke mana. So masa tu, pada mulanya saya tak percaya dengan diri saya, tiba-tiba saya jadi percaya. Tiba-tiba saya jadi yakin dengan diri saya tiba-tiba semangat dan saya buat. So kalau satu dunia pun kata kita tak boleh, tapi kalau kita yakin dengan diri kita, kita kata kau boleh Dania, kau boleh. Means you boleh. Okay, so dalam ni memang ada semua bahan-bahan utama. Contohnya macam serai, ada bawang kecil. Mana orang tanya, orang tak pakai bawang kecil ni untuk tom yum, saya pakai. Bawang kecil ni, kita pakai bawang kecil Thailand. Siapa yang berniaga dia tahu, ada India, ada Pakistan, ada Siam. Siam paling mahal. Siam kecil-kecil, mahal. Kalau satu guni tu, agak mahal. Tapi kenapa guna? Bau dia. Bau dia sangat wangi. Dan kita guna juga ketumbar Jawa. As you can see ni, ini adalah ketumbar Jawa. Dekat Ipoh ni sangat susah nak dapat kakak abang. Tom yum ni sebenarnya dia mahal disebabkan ingredients dia. Dan kalau ingredient dia tu murah, tak adalah orang niaga tom yum cair. Setengah ya, tak semua. Dan ingredient dia mahal sebab, contoh saya bagi main important product yang perlu dalam tom yum adalah sos ikan. Sos ikan ni ada banyak grade. Grade dia sangat-sangat banyak dan untuk dapat yang grade mahal, yang pure, I think sebotol pun dekat 8 ke 9 ringgit. So kalau tom yum kena pakai banyak.
Nak dapat rasa tu kena pakai banyak. Jadi kalau untuk orang meniaga, dia fahamlah kalau sebotol pun RM9 mahal. Macam contoh sos cili RM3 murah lah, tapi botol besar ni je RM9, so dia mahal. And then dalam tom yum nias, dia mahal sebab dia tak pakai gula putih, tak pakai brown sugar, kita pakai Thai palm sugar. Thai palm sugar ni satu paket 500 gram kurang, harga dia dekat RM4. Nak import lagi daripada Thailand ke Ipoh ni lagi. Kalau Thailand tersekat, kita ambil daripada Kelantan, ke main jauhnya nak sampai ke Ipoh ni kan. Adanya letih kan. So dia mahal sebab ingredient dia, dan tom yum nias ni dia mahal sebabkan seni pembuatan paste tu sendiri. Kita memang ambil raw sama macam daging. Macam mana daging kita buat daripada raw, kita campur A, campur B, campur C, sama dengan tom yum kita. So paste kita dibuat di factory kita. So bila kita dah masak, kita dah gaul macam ni, kemudian dia akan bertukar jadi macam ni minyak. Pembentukan minyak ni daripada paste yang kita buat, dan pembentukan minyak ni juga sangat penting untuk menjadikan authentic Bangkok style. Kalau tak ada minyak, bukan Bangkok style. Itu mungkin bahagian belah-belah Patani, memang tak ada minyak. Saya kalau kat rumah pun saya masak, saya tak letak minyak. Tapi kalau saya nak buat Bangkok, mesti ada minyak. Kita buat juga chili oil tu sendiri. Chili oil tu sangat penting. Puas hatilah insya-Allah. Sebenarnya berniaga makanan ni seni. Dia sangat seni. Seni ni kita boleh dapat dan kita boleh belajar dekat mana-mana je. Saya setuju kalau ada yang ambil courses yang lebih besar, contoh pergi ambil diploma, degree atau master dalam chef. If I have the opportunity, me myself also I want to go there. But sebabkan saya tak ada peluang, saya habis diploma perguruan dulu, saya tak ada peluang nak ambil chef ke apa ke. Saya banyak research melalui penulisan dekat blog orang pure Thailand. Memang tulis kat kungkap, kat apa-apa semua yang bahasa Thailand tu lah. Saya translate. Saya Google Translate. Saya cari resepi tu secara genuine. Maksudnya saya tak ambil resepi tu cedok-cedok resepi Melayu ke, tak ada. Dan resepi yang saya cari banyak daripada blog, daripada YouTube. And ala YouTube dan blog tu adalah blogger Thailand. YouTube pun YouTube Thailand. Bila dah dapat, saya olah. Buat sekali, olah. Daging harimau hari ni, resepinya dah diolah lebih 6 kali. To get the recipe now, dah lebih 6 kali. So memang it's not an easy process lah sebenarnya. Ini adalah proses kita SOP kan kita punya broth. Ni kita panggil broth tom yum. So dekat sini adalah broth dia. Kita tak boleh campurkan semua sekali sebab kalau kita campur semua sekali nanti tak adil. Tak tahu ayam orang tu dapat banyak mana, udang orang tu dapat banyak mana, tak boleh. Jadi kita kena custom dia setiap pot macam ni. Jadi kita customkan setiap pot. Udang. Jadi tak ada orang dapat kuah sikit, tak ada orang dapat kuah banyak. Kita dah SOP-kan dia. So barulah adil, dan kita masukkan straw mushroom ni. Straw mushroom ni sangat sedap. Mula-mula je memang tak ada orang. Memang tak ada orang. Memang ngelumpur rasanya hari pertama. Model dah keluar ni, beli meja lah, setak kemah semua, model dah beribu-ribu keluar ni. Tak ada orang. Dan saya pula memang tak boleh duduk diam. Saya memang meniaganya, saya punya prinsip, kita cari customer. Bukan customer cari kita. Kita cari diorang. And macam mana kita nak cari diorang? Kita kena bagi tahu diorang apa kita buat. Sebab orang tak datang kedai kita sebab orang tak tahu you niaga apa. Betul tak? Jadi saya hari pertama tu dah tak sedap hati. Tapi syukur alhamdulillah 600 dapat. Kemain cium duit macam tu. Dah kata lega kan. Tu semua customer beauty saya jugalah tu. 8 tahun niaga dia pula datang kan. Tapi sedih no, tengok kosong kan. Tak ada orang pun. Ya, atau kosong, tempat kosong. Siapa nak tahu kan? Lepas tu saya kata tak boleh jadi. Husband kata cubalah buat TikTok kan. TikTok gelik-gelik, rentikanlah saya kata kan. Lepas tu husband tunjuk, masa tu husband belum kahwin lagi, kita orang baru je kahwin. Tunjuk, bukanlah TikTok ni bukan gelik-gelik je. Kakak saya pun kemain lagi, buat TikTok. Apa lagi ngelumpur lah buat TikTok.
story lah dekat dia orang. Hari pertama, Nias beroperasi. Hari kedua, Nias beroperasi. Teruskan cerita, hari ketiga, keempat, alhamdulillah takdir Allah. Hari ke-6, kita orang lupa ramai ke main. Masa tu kita masak guna periuk nasi besar ini je. Orang datang. Orang customer datang sangat ramai. Bayangkan masa tu ramainya periuk nasi besar ni, berapa kali nak masak? Periuk nasi tahulah dek je api je nak panas tom yum tu. Kalau saya ingat dan kenang lah masa tu, memang hysterical. Sampai orang marah-marah lah kat depan tu, apa lama sangat, mereka tak tahu baru 6 hari. Saya itulah kisahnya, memang daripada tak ada orang. Hari pertama ngelupa, kedua ngelupa, awal ngelupanya. Setengah orang dah setahun niaga baru nak ngelupa. Saya tak. So saya nak bagi tahu, tindakan kena cepat orang niaga. As a leader, yang you ada staff, yang you dah janjikan bulan bintang langit semua nak jatuh kat peha staff ni, you kena bertindak. You couldn't wait even though 1 second. Tak boleh tunggu walaupun sekejap. Kena bergerak secepat boleh. So apa yang saya buatlah, saya bergerak. Saya tak tunggu orang. Buat TikTok, malu. Mau tak malu? Memang malu. Nak cerita malu kan. Malam-malam selubung, selimut, nak voice over. Kemarin orang ingat pakai mikrofon. So nak cerita ni, you meniaga, start zero is okay. Start tak ada apa pun tak apa. Yang penting saya kata semangat mesti ada. Ikhlas kena ada, sabar kena ada. Macam tu. Saya dilahirkan di sini, disekolahkan di sini, dibesarkan di sini dan I stay Ipoh sebab saya nak jaga mak dengan ayah saya. Ibu saya alhamdulillah Allah izin saya dapat jaga sampai ibu saya meninggal dunia. Dan sekarang abah saya seorang-seorang. Lepas berkahwin pun saya minta suami untuk bersama dengan saya jaga abah. Alhamdulillah, jadi rezeki saya nak jaga abah, nak tengok abah. Dan berniaga kat sini adalah satu rezeki dan saya pilih keramat hidup saya lah. If I go far, sian abah, sian kan. Saya nak bongsu. Jadi kesian dia kan, nak dengan siapa nak stay. Hari ni ada abah dan saya juga bawa nama abah bersama-sama dengan saya. I'm happy, I'm blessed and tanpa sokongan dia, saya tak ke mana-mana lah. Saya pernah rasa nak give up semasa saya buat Beauty by Dania. Tapi mungkin sebab Nias begitu baru, dia dengan semangat yang baru dan saya pilih untuk memadamkan give up dalam kamus hidup saya. Maksudnya, tim saya, suami saya, kalangan saya tak akan dengar lagi perkataan tu because I've deleted. Sebab once saya delete, dia tak keluar. Yang tinggal apa? Pilihan untuk berjuang. The biggest challenge adalah dengan pelanggan. Pelanggan yang paling biggest challenge. Customer datang lambat dengan expectation makanan masih ada. Okay, datang pukul 11.30. Kami jauh datang. Tak ada dah ke? Awak mulalah tak boleh tengok orang rupa itu. Kesian. Apa baki dulu, masa mula-mula niaga kan kita bawa stock pace extra kan. Masak juga untuk demo masa tu. Tapi sekarang dah tak boleh lah. Sebab kita buat semua dekat kilang kan. Jadi kalau habis tu kita boleh minta maaf je lah. Kesian. Kedua adalah customer yang tak faham dan fikir cadangan mereka adalah yang terbaik. Orang dia suka bagi pendapat, pandangan tanpa diminta. Atau bahasa lain suka nasihat, orang tak minta pun. Dan kalaulah orang tahu, nasihat sukar didengari jika ianya tidak ditanya. Jadi jangan suka-suka bagi nasihat. Jangan suka-suka bagi pandangan kalau dia tak tanya. Ada ke orang lah. Tapi saya pula atau jenis lembut hati. Orang khabar opini, oh ya, esok ngelupa tukar. Rupa-rupa ni yang bagi cadangan tu bukan betul pun. Ajaran sesat juga. Tersilap pula sebab kerana dengar kata dema. So, kita buat yang terbaik, baiki. Dengar kritikan okey, baiki dan buat improvement. So, itulah yang saya buat. Sampai hari ni berubah. SOP berubah. Ada orang kata masin berbenar. Kita ubahlah resepi. Sebab ramai kan dulu kata masin atau awak baru belajar. Masin dah sampai ke bawah, benda dah mendap. Mau tak masin? Belajar. Jadi kita pun briefing. Saya pun briefing dengan tim apa benda nak kurang, apa benda nak tambah. Sampailah dia perfect hari ni. Ada kata kurang masam. Saya kata itu pasal letak limau. Sebab ada orang dia tak suka masam sangat.
Kebanyakan saya tengok orang Melayu, dia tak berapa gemar sangat masam-masam ni. Tapi, ada orang memang lidahnya kuat masam macam saya. Suka benar masam ni. Kadang-kadang kita dah bagi 2 slice, they come and ask more for the lemon. Kita tahu, abang suka masam, saya memang suka masam, memang sebaiklah Niaz. Kita dah tahu. So, maksudnya Niaz seiring. Dia tak begitu pedas. Kalau nak pedas, kita ada extra, tambahan. Tak begitu masam, perfect. Kalau nak masam lagi, tambah. Dia seiring. Budak-budak pun boleh makan, insyaAllah. Impian saya, wallahi, saya nak beri yang terbaik untuk staff-staff saya. Maksudnya saya pakai biasa-biasa dulu tak apa. Yang penting staff naik gaji. Yang penting bonus dia orang ada. Yang penting tanggungjawab KWSP seorang-dua boleh bayar. Saya tak makan tak apa. Yang penting tim saya boleh makan. Saya tak sihat tak apa, jangan tim saya tak sihat. Sebab kalau diorang tak sihat, saya pun nak run the business. Jadi saya punya impian adalah untuk membina dan membawa lebih ramai lagi orang Melayu, Islam, Bumi Putera kita untuk berjuang dalam bidang yang sama ni. Jadi untuk tim saya lah terutamanya kan. Saya sangat sayang dengan tim saya. Yang keluar pun saya sayang, yang masuk apatah lagi, yang stay lagi saya sayang kan. Jadi saya punya impian tak lain tak bukan nak sustainability dalam perniagaan supaya saya dapat menjamin kewangan diorang, pendapatan diorang dan diorang pun boleh sara keluarga.